Saya katakan isu Syiah ni jangan dipolitikkan. Mesti dilihat sebagai isu akidah. Jangan dilihat pada sudut kacamata politik, konflik tu berlaku gini. Kembali kepada nilai akidah dia. Jangan sampai kecenderungan hari ni yang berlaku disebabkan macam mana dia tersebar. Mula-mula sekali dia masuk melalui revolusi Iran, sehingga orang menganggap ialah role model dalam mewujudkan sebuah negara Islam. Dia pun menamakan Republik Islam Iran. Maka orang nampak zaman tu orang tak tahu dia adalah fitnah yang membawa kepada penyebaran Syiah seluas-luasnya. Sebab orang melihat dia sebagai satu gerakan politik, tapi yang hakikatnya tidak. Dia menyebarkan dakwah dia. Dia suruh manusia kembali kepada apa yang dia imani. Tuan-tuan kena ingat, saya katakan tadi, Quran dia lain daripada kita, hadis dia lain daripada kita. Dia ada package complete set untuk tukar Islam, bermula daripada mengucap sampailah kepada sembahyang, wudu, Quran, hadis. Kitab-kitab dia lain sangat dengan. Jadi mereka bukan mazhab, mereka adalah firqah pecahan yang menyimpang daripada Islam, dan mesti melihat kepada kerangka mereka sebagai sebahagian daripada pecahan Islam. Jangan lihat sebagai politik semata-mata sehingga kita tenggelam, tak nampak kesesatan dia disebabkan kecenderungan kita melihat dari sudut kacamata politik. Yang kita bimbang hari ni semua tentang apa yang dinyatakan oleh para asatidzah, sama ada asatidzah dalam negeri ataupun asatidzah ulama-ulama di luar negeri. Sebagaimana yang saya sebut tadi, Syekh Khuraim Rajih daripada Syria, Ali Sabuni daripada Syria, Yusuf Al-Qaradawi, dan juga para ulama-ulama ahli sunnah yang sudah lama dah berjuangkan tentang isu Syiah. Nak suruh manusia kenal Syiah pada kacamata pandangan akidah Islam. Tiba-tiba dia bawa manusia tu lihat pada sudut kacamata politik, dan mereka tak salah dari sudut politik. Akidah mereka duduk mana masa tu? Jadi ada orang mula berlembut dengan Syiah, ada orang mula kata dia ni gerakan politik, kita mesti mentakribkan antara dia dengan ahli sunnah, nak mendekatkan diri dia. Sebenarnya isu takrib ni dah mula lama, dah lama nak menyatukan antara Syiah dengan ahli sunnah. Tapi sebagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut, dan sebelumnya ulama-ulama lain dah sebut, Syiah boleh bersatu dengan satu syarat, dia mesti jujur dalam nak takrib dia. Jujur dalam masa takribnya. Dia buat satu seminar takrib antara mazhab di Tehran pada 15 hingga 17 Disember baru ni. Dan dalam masa yang sama dia bergembira di atas kemenangan dia di Syria, dan dia menamakan, kata dia telah membebaskan Halab, Aleppo daripada golongan-golongan kufar. Kamu yang mentakribkan, kamu yang mendakwa takrib, tapi dalam masa yang sama kamu juga label orang lain sebagai kafir. Kamu mendakwa takrib, tapi dalam masa yang sama kamu mencerca sahabat. Kamu mendakwa takrib, tapi dalam masa yang sama kamu kata Quran diselewengkan, ada hanya 1/3 yang tinggal, 2/3 lagi dihilangkan. Itu bukan jalan. Itu maknanya kata tangan depan salam, tangan belakangnya ketuk, ataupun duk cucuk dan macam-macam. Jadi kena beringatlah. Saya kata dalam isu ni kita mesti kembali kepada ulama-ulama akidah. Kembali kepada ulama-ulama akidah, sebab dia ada kaitan dengan akidah. Sudut politik kembali kepada ulama politik, tapi dalam sudut akidah masa ni saya sudah tidak melihat kecenderungan dalam soal melihat mereka pada kacamata politik, tetapi kita lebih kepada nak jaga akidah kita. Dibimbangi kecenderungan melihat mereka dalam kacamata politik menyebabkan kita buka pintu seluas-luasnya kepada mereka, dan mereka masuk merosakkan akidah kita. Mungkin orang yang memulakan usaha tu dia anggap tak apa sebab dia selamat. Kalau sebab dia tahu, dia belajar, dia tahu orang bawah ni hak tak tahu apa ni, oh tak apa, dia bukan apa-apa pun, dia kita kena baik dengan dia. Baiklah. Bila start kita baik, habis semua. Dan kita kena tengok Syiah ni, Allah, makhluk yang jahat sungguh. Penyair, seorang penyair Iraq kena bunuh disebabkan syair dia tentang Syiah.
Dia kata tengok siapa dia buka Baitul Maqdis. Ahli sunnah. Siapa yang menghalang Tatar daripada menghalang Baghdad, daripada menghalang tentera Tatar sampai kalah di Ain Jalut? Ahli sunnah. Siapa yang buka kota Konstantinopel? Ahli sunnah. Apa Syiah buat? Syiah dialah buka jalan. Ibnu Al-Qami buka jalan kepada tentera Tatar nak masuk Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Siapa dia buka jalan? Ibnu Al-Qami. Siapa dia? Syiah. Pengkhianat Islam dalam sejarah semua kembali kepada Syiah. Tak pernah satu masa waktu perang Salahuddin Al-Ayyubi dengan kerajaan Salib. Kerajaan Mesir pada masa itu bersama dengan Salib. Tidak. Fatimiyah dia masa itu. Fatimiyah ke apa? Bersama dengan Salib. Syiah pada masa itu tak bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah menunjukkan bahawa di zaman Islam berperang dengan kafir, Syiah tak pernah menyembelahi orang Islam. Tapi Ustaz Nasim kata semalam kita kena perhatikan sifat mereka sama seperti orang munafik dalam Quran. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Dia kata bila kita menang, Islam menang, orang Syiah kata kita pun Islam juga. Tapi bila Islam kalah, dia akan bersama dengan kafir. Dia kata kamilah dulu menghalang orang Islam daripada menyerang kamu. Gitulah sifat dia. Dia ni opportunis. Duduk di mana-mana pun dia nak dia yang duduk atas, sama ada orang Islam ke orang kafir ke, yang penting dia nak makan bakar. Itulah golongan sifat munafik yang ada. Dan mereka sekali lagi saya tegaskan bahawa khilaf ni berlaku dalam soal akidah, bukan soal politik saja. Kita mesti jaga akidah kita nombor satu sekali. Lebih tinggi daripada mana-mana ideologi politik ialah akidah yang kita nak bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nanti kita nak kembali kepada Allah, masuk kubur dan sebagainya, tak kena tanya tentang parti kita. Tapi Allah akan tanya kita tentang agama kita. Okey, jaga agama, jaga akidah kita daripada ditipu dan ditalbiskan oleh iblis. La'natullah.